bukan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari Rabu. Hari ini Rabu 16 Ogos 2023. Anda bertemakan saya Syahira Izzati Yaakob dan juga Farin Ahmad yang sentiasa ceria dari belum start. Kita secara langsung lagi dia dah gamat studio dia. Dia sebenarnya dah pembukaan dia macam tu kan. Sebenarnya dia tergelak-gelak, dia atas senyum-senyum tadi. Dan kami harapkan begitu jugalah anda jam 12 tengah hari ini terus setia bersama kami di Wanita Hari Ini. Baik, hari ini satu lagi topik yang sangat menarik yang saya kira memang ada berkaitannya dengan semua orang. Kalau semua kata dia tak ada kaitan dengan topik kita hari ini, memang saya rasa dia tipulah. Betul. Okay, tapi apa pun, saya nak mulakan bukan topik tapi pembukaan Wanita Hari Ini dengan satu soalan kepada seorang wanita. Okey, silakan. Wanita ni sinonim dengan kecantikan. Betul, setuju. Jadi kenapa perempuan ni dia memang nak cantik? Dia kenapa? Sebab kadang-kadang kita nak cantik bukan sahaja untuk diri kita tapi untuk orang sekeliling. Tapi sebenarnya paling penting untuk keyakinan diri lah kot saya rasa. Bila berdepan cantik depan kamera ni rasa macam tapi saya kadang-kadang kalau tak cantik pun saya rasa yakin je. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab awak memang kacak bergaya ciptaan Tuhan. Dan bercakap mengenai kecantikan ini juga, saya ada sesuatu yang kami nak kongsikan kepada anda mengenai cantik. Penting ke cantik ni? Ya, kita macam mana nak saksikan. cantik? Menyediakan rawatan dari hujung rambut hingga ke hujung kaki dengan suasana yang cukup mendamaikan, Bayu Spa yang terletak di Villa May Shah Alam ini mula menyediakan akses kepada pelanggan sejak 10 tahun yang lalu. Menawarkan penggunaan bahan herba asli dan semula jadi bagi setiap rawatan, pengasas Norzila Hassan mengakui antara perkhidmatan yang sering mendapat permintaan tinggi dari pelanggan ialah rawatan mandi bunga. Bukan sahaja dapat menaikkan seri wajah, memanjakan diri dengan mandi bunga di spa sambil menikmati haruman segar aroma bunga juga dapat merawat tekanan dan kepenatan. Okey, kita masih percaya zaman nenek moyang kita dulu yang mandi bunga ni memang menaikkan seri pengantin. So bila mandi bunga tu kita berendam selama lebih kurang 20 minit di dalam bathtub. Dalam masa tu kita akan rasa badan kita sangat-sangat tenang. Bila keadaan tenang, kita akan terpancar keserian wajah kita. Jadi dekat situlah kita percaya kenapa masih ada khasiat mandi bunga yang diamalkan sehingga hari ini. Umpama irama dan lagu, wanita dan kecantikan sememangnya sudah tidak dapat dipisahkan. Wanita ni memang sinonim dengan kecantikan. Jadi macam mana pun, dengan apa cara sekalipun, kita kalau boleh memang nak sentiasa kelihatan cantik. Jadi kita tips dia menjaga kecantikan ni bermula daripada usia awal lagi. Jadi tidaklah bila dah usia 50-an baru kita nak mula menjaga kecantikan diri. Jadi saya sarankan kepada wanita-wanita di luar sana untuk menjaga diri daripada usia awal lagi. Laporan yang disediakan oleh wartawan kita Ain. Terima kasih Ain. Saya tengok dia balik ke studio yang berseri-seri dia. Berseri dia. Rupanya dia mandi bunga kat situ. Selalunya mandi bunga ni orang kata untuk naikkan seri wajah untuk wanita-wanita tu, utamanya untuk bakal-bakal pengantin. Betul. Kata orang naikkan seri bagi wajah. siapa yang memahami sebenarnya apa-apa juga yang semula jadi mempunyai aura dan tenaga tersendiri, termasuklah sesuatu yang cantik seperti bunga. Jadi kadang-kadang kita nak mungkin memperbetulkan persepsi. Orang kata ini macam tak betul ni, betul ke boleh percaya. Tapi kalau kita betul memahami tentang bagaimana alternatif kecantikan dan sebagainya, itu dah kita boleh fahami. Jadi Syirah boleh pergi mandi bunga. Jadi balik ni saya mandi bunga, tapi untuk mak-mak ni mana sempat mandi bunga. Kadang-kadang kita orang balik ni kan, kami balik ni apa-apa saja bunga tepi-tepi jalan tu kutip lah. Okey, tapi saya nak tanya juga, kadang-kadang
orang perempuan ke orang lelaki. Kita sebagai manusia, ini saya nak buka sedikit pada topik kita pada ni. Okey, kalau katalah Syira, orang kata, Syira, awak ni macam nampak susah, tak cantik apa. Awak rasa macam mana awak nak terima tu? Awak akan pendam ke? Awak akan balas balik ke? Pertahankan diri ke? Macam mana? Kalau saya jenis tak berapa nak pandai bagi tahu perasaan saya. Kalau depan-depan, saya lebih mudah untuk pendam sebab saya rasa kalau saya bagi tahu dekat orang, takut orang tu terasa hati ke ataupun takut penggunaan ayat tu salah ke. Jadi saya lebih senang untuk pendam, tapi dalam masa yang sama yang mana kita nampak kritikan tu membina, kita boleh kata orang, kita boleh perbaiki diri. Tapi kan Syira, kalau kita nak tanya pada semua juga, bagaimana situasi itu kalau juga berlaku pada anda? Tak kira apa juga situasi, ada orang menegur ataupun mungkin mengkritik, membuli dan sebagainya, kita pendam, adakah ianya akan menjadi dendam? Itu yang bahaya tu. Sebab itulah kalau kita tengok juga dekat dada-dada akhbar, ada juga kita dah isteri terlalu memendam perasaan, dah jadi kes bunuh. Suami dah terlalu pendam perasaan, dah jadi kes pukul, kerat isteri. Adik-beradik juga kadang-kadang boleh jadi kes pendam terlalu, mungkin ada juga yang terima kasih sayang yang terlebih. Dah jadi pendam juga kepada adik-beradik yang lain. Jadi itulah topik kita pada ini, pendam jadi dendam, dan mungkin itu satu konotasi yang mungkin agak ekstrim. Kalau kita lihat di mana kadang-kadang jangan nak kata tentang hubungan rumah tangga saja, persahabatan, dalam dunia pekerjaan dan sebagainya, ada saja situasi memendam ini. Dan ada juga pendam yang boleh menjadi sesuatu yang positif juga kepada kehidupan kita, di mana kita akan bincangkan bersama dengan tetamu-tetamu kita. Jadi kepada anda yang mungkin sedang memendam sesuatu, di mana mereka nak kongsikan terus kepada kami di Facebook kami di Wanita Hari Ini. Jangan lupa untuk ikuti kami juga di TikTok dan juga di Instagram kami di WHITV3. Tapi sebelum itu kita nak berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Jangan memendam, bersama dengan kami. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Tapi kenapa makcik tu tadi cakap pasal Ayah Maria? Bila Ayah Maria nak tengok kita? Dia tak sayang Maria ke? Nanti Maria dah besar, nak cari ayah. Bawa balik dia jumpa mak. Nak selalu mengingatkan kalau Maria cakap pasal ayah. Kenapa, Mak? Isap tu rogol Zia. Tu dia ambil darah pun tak ada ayat. Lepas kejadian tu Azia mengandung Maksum. Tu Maria membesar depan mata kita. Hari-hari Azia pandang mata Maria. Macam mana Azia nak lupakan? Maria sayangkan Mak. Maria sanggup buat apa saja untuk Mak. Taklah Maksum. Azia tak boleh lupa kejadian tu. Dah terlalu lama dah. Kau kena lepaskanlah Azia. Dah terlalu lama. Kau cakap kau tak berdendam dengan Ishak. Tapi kau tak pernah lupa perbuatan dia, macam mana? Kalau kau lepaskan, kau lupakan, baru kau boleh pergi jauh. Baru boleh ke depan. Anak kau, Maria, dah besar. Sudahlah tu. Aku takut rasa dendam tu sebenarnya dah mengalir dalam Maria. Baik, kalau tengok judulnya pun Dendam yang Tertangguh. Okey, dan kemudian kalau kita boleh fokuskan sebenarnya daripada kisah, mungkin siapa yang menonton memahami kisahnya secara saya terperinci. Tapi apa yang saya fokuskan daripada tadi adalah dialog daripada Ibu Fauziah tadi. Kalau kau menyimpan dendam, dia tak boleh nak move on, bermakna kita tak boleh nak ada satu kehidupan. Jadi itu mungkin antara situasi yang kita akan bincang pada hari ini, di mana kalau kita terus berdendam, terus memendam, kita tak boleh nak menjalani kehidupan kita secara normal sebenarnya. Betul tu Farid. Dan untuk itu kita bawakan dua tetamu di studio. Kalau boleh saya perkenalkan di sebelah
Fahrin terlebih dahulu. Azmi Saad dari Khalif Baskers. Hai, Assalamualaikum, sihat? Assalamualaikum, Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, penuh bertenaga. Hari tu bisa mengajar kat Singapura. Banyak. Dengar cerita, dengar lagu. Lagu banyak. Memang sedap. Kalau tak ada dia, saya tak terhibur lah. Dan di sebelah kanan pula kita bersama dengan Coach Faizul Naim Ishak, ataupun lebih mesra kita panggil sebagai Coach, sebagai perunding pembangunan potensi diri. Assalamualaikum, Coach. Sihat ya? Terima kasih kerana sudi memanggil sekali lagi. Nampak banyak yang dipendamkan untuk diluahkan berkongsi dengan kita ilmu sebenarnya. InsyaAllah. Memendam ilmu ni. InsyaAllah. Okey, baik. Untuk ilmu yang pertama. Okey, Coach, kalau boleh saya tujukan kepada Coach terlebih dahulu. Pendam menjadi dendam. Tapi apa yang boleh kita faham tentang perasaan pendam itu sendiri? Coach, silakan. Bila menyebut tentang manusia ni dia tak suka kalau hati sakit. Dia tak suka. Jadi mekanisme memendam ini, satu mekanisme bagi menangani isu-isu, menangani situasi-situasi yang sukar. Yang mana kalau kita lihat pendam ni nampak macam cerdik, orang kata. Sebab apa? Sebab nak elak konfrontasi, nak elak kekecewaan. Tapi ramai yang tak sedar, rupa-rupanya bila dia pendam, dia akan bagi kesan yang negatif kepada fizikal. Kesan yang negatif kepada emosi. Dan kadang-kala disebabkan dia terlampau memendam, dia akan menjadi seumpama gunung berapi. Kerana dia pendam. Sampai satu ketika lahar tu dah terkumpul, dia meletup. Yang itu yang kita bimbang. Yang mungkin akan menyebabkan berlaku tindakan-tindakan yang tak rasional. Hingga kan berlaku perpecahan, perceraian rumah tangga, sampai tahap yang paling kita sedih, sampai membunuh. Itu yang kita nak. Itu yang kita nak. Sebab tu bila sebut tentang pendam ini, ada orang kata, elok ke pendam? Pendam ni ada positif dan ada negatif dia. Dan bila kita sebut yang positifnya adalah untuk mengelak berlaku kekacauan, elak berlaku orang sakit hati. Tapi kadang-kadang disebabkan kita dah terlampau nak menjaga hati orang, kita pula yang sakit. Itu yang kadang-kadang kita kena apa? Kena urus. Yang penting bukan kita pendam, yang penting urus emosi. Itu yang terbaik. Okey, satu muka yang cukup cantik tu, mengurus emosi. Kita sebagai manusia memang itulah satu keadaan dia. Okey, tapi Azmi, Azmi kalau adalah satu-satu situasi, macam mana Azmi nak uruskan emosi itu? Katalah, ini aku kena lawan balik. Ini aku kena cerita dekat kawan baik. Ataupun ini aku simpan aja, sabar, redha. Lepas tu, hati sendiri sakit. Macam mana, Mi? Kalau saya memang, saya jenis bukan jenis lantang lah. Kalau saya tak puas hati pun kadang saya senyum macam tu je lah. Ramai orang kata macam saya ni tak pandai marah, kawan-kawan yang kata kan. Tapi baliknya memang orang rumah jadi mangsa lah. Saya akan bercerita, bebel, ceritalah kenangan tadi kena gini gitu. Orang rumah pun dengar. Memang orang rumah alhamdulillah dia pendengar yang baik, dia akan dengar, lepas tu dia akan respon, lepas tu lepas habis cerita tu lega. Lepas tu saya tak mudah dendam lah. Biasanya kalau tak puas hati pun bila jumpa tu dia dah okey, saya pun terus okey je. Mudah memaafkan macam tu je lah. Jadi tapi kalau katalah kejadian tu berulang, orang yang sama tu tegur mengkritik kita, katalah mungkin bully kita dengan kata-kata atau perbuatan. Macam mana kita takkanlah tiap kali kena macam tu nak balik cerita kat rumah. Balik mana lega tak lega, geram juga. Satunya saya kurang berkawan. Jadi kurang kena macam tu lah. Mungkin saya bully orang mungkin ada juga. Takut. Jadi tak pernahlah saya rasa macam hari ni kena, waktu esok kena benda yang sama, taklah. Biasanya kalau dengan orang-orang yang saya rapat pun saya akan cakap je. Cakap aku kurang selesa kalau kau macam ni. Dia faham je. Yang penting cara saya cakap tu cakap baik-baik dengan dia macam tu lah. Padahal saya dengar memang orang kata Azmi ni baik orang. Penyabar orangnya. Tapi Azmi sendiri pernah ke rasa sakit hati dekat orang? Kalau sakit hati tu apa Azmi buat selain daripada luahkan dekat isteri tadi? Tak ada. Biasa kalau sakit hati memang saya akan diam, balik bercerita kat isteri. Lepas cerita, lepas tu kita sama-sama buat kesimpulan, lepas tu sebab kadang-kadang kita sakit hati tu sebab kadang kita salah faham. Jadi lebih baik kita kalau saya sendiri saya ambil jalan pendam dulu, nilai dulu apa yang dia cakap tu betul ke ataupun kita yang salah faham kan. Kadang jadi sebab tu saya pendam, balik cerita kat isteri, lepas tu selesai lah. Biasanya. Apa yang Azmi kongsi dengan kita Cik Fazul sebenarnya adalah salah satu cara mengurus. Sekurang-kurangnya dia mengambil keputusan ataupun jalan bercerita. Ada kawan yang mendengar, dia pendam sekejap, dia cerita, dia rasa lega. Dan itu antara salah satu cara. Okey, baik. Jadi kita nak cerita pasal mengurus daripada sudut pandang Cik Fazul sendirilah. Okey, bagaimana kita nak mengurus emosi kita untuk tidak memendam? Pasal saya kira sebenarnya kita boleh, satu kita balas. Betul. Kedua, kita pendam sampai bila-bila. Ketiga, ada orang lain mendengar atau mungkin ada cara-cara lain.
bila menyebut tentang mengurus emosi, dia ada banyak cara sebenarnya. Ada banyak kaedah yang kita boleh lakukan untuk mengurus emosi. Dan sebenarnya dia berbalik kepada bagaimana kita berkomunikasi dengan diri kita. Berkomunikasi dengan masalah. Berkomunikasi dengan persekitaran. Berkomunikasi dengan apa situasi yang berlaku pada hidup kita. Sebab dia sebut tentang dendam ataupun sebut tentang pendam ni, selalu datang daripada 4 punca utama. Disebabkan pertama, sebabkan kita marah. Kita marah dengan satu suasana. Kita marah dengan orang. Dan bila kita marah, kita tak nak untuk luahkan. Itu yang menyebabkan kita pendam. Yang kedua adalah persoalan kita kadang-kadang kita rasa bersalah. Kita rasa bersalah dengan orang. Dan kita pendam rasa bersalah tu. Dan kadang-kadang rasa bersalah tu yang menyebabkan kita ni pula jadi murung, kita berfikir-fikir, malam tak tidur. Sebab apa? Rasa bersalah yang terlampau tinggi. Lepas tu tak nak minta maaf. Tak nak minta maaf. Ego. Itu juga. Dan ada pula perasaan yang mana kita rasa takut. Kita takut dengan suasana, kita takut dengan keadaan itu, kita takut ini. Sebab tu bila sebut perkara ini adalah persoalan bagaimana kita nak mengurus suasana itu, mengurus situasi itu. Sebab tu penting dalam diri kita. Pertama, bagaimana kita komunikasi dengan diri kita. Itu yang penting. Kita kena sedar dulu dalam itu. Dan kena tanya diri kita, kenapa kita rasa macam ni? Kenapa kita rasa macam ni? Sebab kalau kita tak tanya diri kita tentang apa yang kita rasa, kita tak acknowledge, kita tak mengiktiraf perasaan itu yang menyebabkan kadang-kadang kita buat keputusan-keputusan yang tak rasional itu. Sebab tu penting kena tanya diri kita dulu. Apa yang kita rasa sebenarnya? Dan apa yang menyebabkan engkau rasa begini? Dan apa cara terbaik untuk memastikan rasa itu berkurangan? Kena tanya diri kita dulu. Sebab sebenarnya dalam diri kita ni sudah ada sumber yang Tuhan beri pada kita. Sumber yang Allah beri pada kita untuk menyelesaikan masalah kita sendiri. Tapi yang penting kita kena memastikan diri kita berfikir. Sebab ramai orang ada masalah sebab apa? Sebab dia tak nak fikir dah. Dia dah rasa buntu dah. Itu yang menyebabkan akhirnya dia tak jumpa solusi, tak jumpa penyelesaian. Tapi bila dia bertanya pada diri kita, akan menyebabkan kita tanya diri kita, kita berfikir. Apa sebab aku rasa begini? Apa perkara yang aku nak? Apa yang aku patut buat? Itu persoalan yang penting kena tanya diri kita. Dan kalaulah perkara yang berbangkit itu membabitkan orang lain. Ini satu perkara lagi. Betul. Contoh, membabitkan kawan kita, membabitkan isteri kita, membabitkan mungkin persekitaran kita, bos kita. Penting kita kena berani bercakap. Berani untuk bertanya, berani untuk keluarkan pandangan. Sebab kadang-kala bukannya orang tu tak mau selesai masalah tu, kita yang tak mau selesai masalah tu. Kadang-kadang kita hadapi dengan orang lain, kita sangka bahawa orang tu ada masalah dengan kita. Jadi sebenarnya kita yang bersangka-sangka tu. Sebab tu yang penting adalah cakap. Tanya. Luar. Sebab kalau kita tak bercakap, kita tak berkomunikasi, orang pun tak tahu kita ada masalah. Betul. Kadang-kadang kita ada masalah dengan bos kita kan. Kita ada masalah dengan bos kita, tapi sebenarnya bos tak rasa pun ada masalah. Kerana bagi dia itu mungkin kaedah dia memberikan arahan, kaedah dia untuk memberikan kerja. Mungkin kita yang tak selesa. Jadi kita cakap dengan bos, kalau boleh cakap bos, jangan tinggikan suara. Kalau bos, kalau bagi arahan, bos bagilah detail sikit. Bos bagi arahan, bagilah keadaan yang beradab. So bila cakap macam tu, baru bos sedar, rupanya ada masalah cara aku. Tapi kalau kita cakap, yakin percaya, bos tu akan terus bercakap benda yang sama, kaedah yang sama. Kita pula memendam. Akhir sekali, tu yang jadi bergaduh tu tuan. Bergaduh, lepas tu kena buat kerja. Betul. Ini adalah komunikasi lah maksudnya. Betul, komunikasi. Okey, baik. Sebelum kita teruskan perbincangan, kita nak raikan juga ramai yang memendam ni rakan kita di Facebook. Antaranya saya jumpa ni daripada Mazia J. Katanya memendam itu bahaya, takut memakan diri. Kalau boleh luahkan sama ada dengan orang yang kita percayai, dan utama kita luahkan pada yang Maha mendengar. Maksudnya Allah yang satulah itu. Satu lagi daripada Farin. Okey, saya nak Puan Aliza kita. Puan Aliza ni selalu setia dengan kita ni. Kita bacakan juga. Assalamualaikum Farin dan Syirah. Salam kru WChat. Okey. Tiada rasa pendam hingga jadi dendam. Moga tiada rasa pendam hingga jadi dendam. Hidup pinjaman yang sekejap saja. Buat apalah nak pendam hingga jadi dendam. Lapang dada sentiasa memaafkan orang lain, itu yang terbaik. Ada satu lagi. Okey, betul. Dan kita nak kongsikan juga satu lagi daripada Nurul Atilia. Katanya bila pendam akan rasa sakit, bila luah kadang orang tak boleh terima. Saya lebih suka memilih luahkan asalkan hati ni rasa lega. Terima kasih untuk komen-komen kita di Facebook. Okey, baik. Cerita pasal pendam ni, dalam TikTok pun ramai juga orang yang memendam katanya. Jadi kita saksikan.
pendam is very dangerous, very dangerous for our mental health. Jika perasaan pendam itu berat sangat, you will not be you. Trust me. In fact, you slowly akan jadi hipokrit. Berapa banyak you pura-pura baik dengan orang yang you tak suka dan terlalu baik jaga hati dan perasaan orang, and end up you biarkan je all the negative thing masuk dengan senang. Disebabkan you nak nampak cool dan you pendam terlalu lama, lama-kelamaan boleh jadi depresi. Sometimes kita patut meluah. Doesn't mean that kita hanya boleh meluah kepada manusia sahaja, tetapi kita juga boleh meluah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hatiku ini sepenuhnya ku ingin memiliki, dan bila coba bangun dari Tapi cerita pasal dendam ni, Syirah, saya teringat lah. Kemaafan, dendam yang terindah. Siapa lakonannya tu? Tapi saya tak boleh janji. Saya ingat lagu tu daripada Aisyah tu. Okey. Tapi sedikit saya nak ulang balik daripada apa yang Cik Mazul cakap tadi. Sebenarnya ada beberapa struktur lah. Maknanya kita kena tanya diri kita. Betul. Kenapa aku rasa macam ni? Dan kemudian kita kena tanya dia kenapa aku rasa macam ni, dan kemudian apa yang kita boleh lakukan dengan apa yang kita rasa tu dan punca-punca dan sebagainya. Kita kena mulakan. Kalau tak mulakan dengan soalan tu, sampai bila-bila kita tak tahu sebenarnya. Sampai bila-bila pun kita doakan orang tu begitulah keadaannya sebab tak ada komunikasi. Betul. Kalau macam tu saya nak tanya kepada Azmi supaya ada komunikasi di situ. Azmi, kita lihat Azmi ni orang yang penyabar, sebagaimana yang Azmi cakap tadi, penyabar, orang yang memaafkan. Akan tetapi adakah Azmi ni terlalu pemaaf sehingga tak ada ruang untuk Azmi rasa marah ataupun rasa tak puas hati atau macam mana? Saya akan cakap juga, tapi biasanya saya akan biar dulu, balik saya cerita dulu dengan isteri, lepas tu minta pendapat dia apa yang patut saya cakap. Lepas tu saya akan cakap juga. Cuma kalau benda-benda tu yang tak penting, biasanya saya akan biar je lah. Sebab kadang-kadang bila berkawan ataupun berhubungan dengan orang kan, masing-masing ada cara masing-masing kan. Dia dah dididik dengan cara yang macam ni, kita dah macam ni. Jadi bila berkawan kita kena terimalah orang ni dia dah biasa macam ni, orang biasa macam ni. Jadi yang kita boleh biarkan, kita biarkanlah. Tapi kalau melibatkan macam kerja ataupun melibatkan hubungan yang kita nak, esok kita nak berkawan dengan dia lagi, benda yang patut kita cakap, biasanya saya akan cakap juga. Tapi saya memang akan cakap baik-baik lah. Biasanya saya akan voice note. Orang rumah selalu akan dengar lah. Saya akan voice note. Waktu saya cakap, saya padam. Sebab saya rasa macam tak sedap pula ayat tu. Okey lagi sekali. Sampai 5 kali rasa ayat dah sedap baru hantar. Dia tak sempat hantar, kita cancel kan. Tak sempat hantar, cancel. Biasanya memang macam tu lah. Saya akan susun ayat tu baik-baik lah. Saya suka ada orang kata, jangan sebelum kita nak luahkan pesan, aku nak cakap ni. Tapi kau jangan kecil hati. Biasanya kalau keluar ayat macam tu, akan kecil hati. Lebih baik kita susun je ayat elok-elok. Betul. Kalau macam Syirah, dia lain. Dia type banyak kali, dia padam. Sama juga. Syirah duk typing dekat WhatsApp tu. Sedap tak baca balik kan? Anak kecil kata okey. Tapi itu kalau dengan dalam okey, saya nak tanya pada Azmi sini, dalam situasi macam mana sebenarnya Azmi akan akhirnya ambil keputusan, aku kena cakap ni. Kalau tak cakap tak boleh. Contoh situasi lah, makin dalam pekerjaan. Biasanya kerjalah. Kalau dalam Kalibasket misalnya kan, ada benda yang kita tak puas hati. Selalunya saya ni mudah bercakap kalau melibatkan orang lain. Maknanya kenapa orang ni tak dapat apa yang sepatutnya dia dapat. Contohnya tu kan. Payment biasanya adil je. Payment adil. Biasa macam itulah, macam gaji kru ke misalnya kan. Contohnya mungkin bukanlah niat dia orang tak nak bagi, tapi terlepas pandang benda tu. Jadi saya akan cakap, bila kita cakap nanti adalah mungkin kecil hati sikit ke apa benda ke kan. Jadi biasanya bila saya bercakap tu memang kita akan ready lah. Kita akan ready situasi itu. Sebab kita kenal kawan-kawan kita kan. Kita akan tahu, kalau aku cakap ni, yang ni mesti akan berbunyi. Yang ni, kita kena ready, dan bila kita dah kenal kan, kita boleh handle lah benda tu. Okey. Baik. Saya pernah mengalami satu situasi memang okey, ni mak cakap pasal positif je kita dengar hari ni kan. Tapi pernah tak melalui situasi memang kira ada satu situasi perdebatan, pertengkaran dan sampai menengking-nengking, meninggi suara, dan kalau dalam keadaan macam tu pula apa yang Azmi akan buat? Biasanya memang saya akan bercakap, saya akan setakat ni dalam orang-orang yang saya bekerja ataupun yang saya berurusan,
biasanya memang dia orang boleh terima apa yang saya cakap lah. Biasanya memang saya akan luahkan juga apa yang saya cakap. Tapi macam saya katalah, saya akan susun ayat tu elok-elok macam tu lah. Betul, dengar pun tapi sejuk je. marah pun marah juga lah. marah. Pernah menengking jugalah. Tapi ayat tu tak ada sampai menghina macam tu kan. Saya akan cakap benda yang betul tapi nada yang tinggi. Tegas je, lah, tegas. Tegas. Okey, faham. Kata kuncinya tadi juga adalah komunikasi. Kita bercakap mengenai komunikasi ini, ada orang yang tak pandai nak komunikasi. Mereka tak pandai nak luahkan perasaan. Juga. Jadi, tapi depan-depan tak pandai luah perasaan, tapi dekat belakang, dekat social media, caps lock, status. Betul. Betul ke tak cara untuk kita luah? Adakah itu satu medium untuk kita luahkan luah perasaan kat isteri, sebenarnya? Luah kat social media. Habis Lepas semua tu, yang orang baca. berkenaan pun baca. Jadi bertambah huru-hara. Huru-hara tak? Okey, bila menyebut balik, saya suka tadi dengan Tuan Azmi sebut tadi. Apa-apa perkara yang bangkit, dia hubungi isteri, dia bercakap dengan isteri. Ini yang namakan sebagai sistem sokongan. Okay. Sebab apa? Bila sahaja kita ni ada sistem sokong yang baik. Tak kira sistem sokong siapa dia? Mungkin kita punya isteri, mungkin kita punya suami, mungkin kita punya kawan, mungkin kita punya mak, ayah. Dan sistem sokongan ini penting untuk membantu kita. Kerana mereka ni memahami kita. Mereka memahami kita. Dan mereka faham kita, mereka tahu kita. Dan apabila kita meluahkan mereka, mereka akan bagi feedback yang baik. Dan sebab itu sebagai seorang individu yang mana mungkin menghadapi situasi-situasi sukar, yang mana kena marah, mungkin sedih, letih, bimbang sebagainya, pertama sekali berbalik ke sistem sokongan itu juga. Mana mungkin kalau kita ada isteri yang baik, kita ada kawan yang baik, kita cerita benda ni. Bagi saya ini satu kaedah yang amat bagus. Maksud komunikasi dengan cara apa? Dengan beri kepada orang yang kita percaya. Dan bila bertanya tadi, adakah elok kalau kita luahkan melalui ruangan-ruangan media sosial, ruangan-ruangan yang terbuka? Kalau tanya saya, kalau boleh elak, lebih baik elak. Sebab apa? Sebab bila kita bercerita kepada ruangan yang terbuka, sebab kita pun tak tahu siapa yang baca. Kita tak tahu siapa yang baca. Betul. Mungkin yang baca tu adalah kawan kita. Dan mungkin baca tu adalah orang yang kita marah tu. Betul. Yang mungkin ada orang yang mana kita ada perasaan tu. Dan benda tu tak menyelesaikan apa-apa. Tak menyelesaikan apa-apa. Tapi kalau kita cari kepada ruangan yang mungkin membantu. Mungkin membantu. Contoh, membantu tadi sistem sokongan tadi. Mungkin bercerita dengan kaunselor, bercerita dengan coach, bercerita dengan guru kita, bercerita dengan mentor kita. Maka kita akan dapat penyelesaian. Dia tak akan dapat, orang kata, sekadar luah saja. Kita nak penyelesaian tu juga. Itu yang penting. So, tu bila sebut tentang persoalan memendam rasa dan sebagainya ni, ada orang kata, apa cara paling bagus untuk tangani benda ni? Sebenarnya kalau tanya saya, ada dua cara paling bagus. Pertama, menangis. Menangis. Sebab ramai orang yang tak nak menangis. Sebab dia rasa bahawa aku jantan kot. Tak macho lah menangis. Tapi sebenarnya menangis ini adalah kaedah yang terbaik untuk luahkan perasaan. Sebab bila kita menangis, dia akan menyebabkan kita dapat mengurus dan menurunkan hormon stres tu. Hormon stres tu. Sebab apa? Bila kita memendam, hormon stres tu makin lama makin naik. Makin naik. Tapi kalau kita menangis, dia akan turun balik. Kita akan rasa lega. Sebab tu kalau orang yang mana sedih, bimbang, dia menangis, dan sekali, dia okey. Sebab dah luah. Dan sebagai contoh, kita menghadapi kematian bersama. Kematian, orang, kemalangan, sedih. Bila kita luah, akhir sekali, dah tak ada perasaan tu. Sebab apa? Sebab dah luah. Dan bila kita meluah, dia akan menyebabkan hormon-hormon yang menyebabkan kita mood swing. Sebab ada hormon mood swing ni. Yang menyebabkan hormon oksitosin ni pun akan hilang. Sebab tu penting, pertama adalah kita menangis. Yang kedua, ketawa. Ketawa. Sebab ramai orang, bila dia menghadapi situasi, suasana ini, dia susah nak ketawa. Dan sebab ketawa ni juga adalah kaedah untuk apa? Untuk menurunkan hormon stres dan akan meningkatkan hormon bahagia. Yang bukan hormon endorfin tu. So kalau tanya saya, kaedah terapi yang terbaik, kalau kita memang tak ada sisi sokongan yang mana membantu, menangis je. Menangis dan ketawa. Okey. Saya bila Cik Fazul cakap ni, saya nak ketawa pasal. Saya tengok Cik Fazul datang Lungan Zizan dulu. Saya ada teknik. Macam mana teknik tu sekali? Betul. Tenang. Saya ingat hari ni kita buat senaman menangis. Awak jangan. Okey, baik. Kita ada komen di Facebook juga. Sebut tentang memendam ini juga daripada Cik Coffee. Mungkin ini peminat kopi. Katanya, selamat tengah hari. Saya memang dalam kategori pemendam. Apa pun masalah, saya tak pernah luahkan. Even kalau saya sukakan orang tu pun, saya tak pernah
anda luahkan? Sebab saya tak punya pendengar, tak punya tempat untuk meluahkan. Tak tahulah sampai bila, mungkin sampai dah meletup kot simpan. Baik, kita bercakap mengenai peranan orang sekeliling kan coach. Macam Cik Coffee ni tak ada orang di sekeliling untuk dia meluahkan perasaan. Untuk situasi macam ni, bagaimana untuk kita uruskan diri sendiri, untuk kita pujuk diri sendiri? Okey, bila sebut mengenai orang-orang yang sebegini sebenarnya ada kaitan karakter manusia sebenarnya. Sebab karakter manusia ni ada manusia yang jenis manusia yang happy go lucky. Dia memang happy je. Dia tak pernah nampak perasaan sedih dan sebagainya. Orang macam ni tak ada masalah. Ada ni macam orang saya tu. ada orang individu yang mana dia ni orang yang memang mudah menyatakan perasaan dia. Dia tak puas hati dia cakap. Dan orang macam ni dia tak simpan hati. Sebab tu kalau orang macam ni kalau dia marah, dah kali jom ngopi. Jom ngeteh. Sebab tak ada perasaan dah. Macam tak ada apa dah. Tak ada apa-apa dah. Tapi ada setengah orang yang mana dia jadi manusia yang susah nak berinteraksi dengan orang. Introvert. Susah. Ya, yang dia sebagai introvert ni. Susah bukan dengan orang. Yang ini menyebabkan dia mungkin dia punya jaringan, sistem sokongannya terhad. Suatu orang macam dia perlu buat apa? Yang saya kata tadi, pertama mungkin dia boleh menangis dan juga ketawa. Dan dia boleh buat aktiviti-aktiviti lain. Contoh, aktivitinya mungkin dia boleh menulis. Ceritakan dalam dia punya diary tentang perkara yang berlaku pada diri dia. Itu juga kaedah meluah. Dan meluah ni bukan sekadar meluah pada orang, meluah pada diary pun boleh, meluah kepada blog pun boleh, meluah kepada Facebook boleh. Cuma kalau Facebook tu janganlah public kan. Jangan public kan. Supaya just untuk kita baca sahaja. Okay. Dia boleh juga buat aktiviti-aktiviti lain. Contohnya bersenam, bersukan. Sebab benda-benda ini akan menyebabkan perasaan ini boleh dialihkan. Sebab perasaan ini adalah tenaga, energi. Energi. Dan energi tak hilang. Tenaga tak hilang. Kalau kita belajar zaman dulu pun hukum tekanan pun dia tak hilang. Kita belajar dulu. Tapi apa yang boleh adalah dia boleh berubah rupa. Berubah rupa. Distraction. Berubah rupa. Daripada tenaga itu adalah tenaga-tenaga yang menekan, tenaga negatif, kita nak alihkan pada positif. Tenaga-tenaga yang mana mungkin membara geramnya kepada keletihan. Contoh. Sebab benda-benda ini nanti akan menyebabkan kita rasa lebih lega, tenang. Suatu orang macam ni saya nasihatnya adalah cari aktiviti, buat aktiviti, keluar. Sebab dirinya kena berubah. Dan berubah ada 3 cara. Pertama, dengan tambah ilmu. Itu penting. Tambah ilmu. Sebab apa? Bila kita ni ada ilmu, kita tahu nak kendalikan. Kita tahu nak urus. Kedua, tambah kawan. Sebab kawan ini akan menyebabkan kita dapat cara pandang baru. Sebab kadang-kadang kita rasa kita je yang ada masalah. Rupanya banyak lagi orang lain yang ada masalah. Betul. Dan orang lain boleh hadapi masalah itu dengan baik. Dan kita belajar dengan dia. Macam mana hadapi masalah itu. Dan yang ketiga, buat aktiviti-aktiviti baru. InsyaAllah, hidupnya akan lebih bahagia. Okey, baik. Kadang kita dengar lagu Khalif Basker semua kadang-kadang. Betul. Saya dengar lagu Khalif Basker. Dengar lagu dia memang terasalah hati. Okay. Ni di penghujung perbincangan kita ni, sedikit pesanan kerana Azmi seorang yang sangat positif, cara mengenali pun nampak bagus. Okey, mungkin apa yang boleh dikongsikan kepada penonton dalam kalau boleh jangan pendam, menjadi seorang bersangka baik dan positif dalam kehidupan ni. Bagi saya sangat suka dengan apa yang coach cakap tadi tu. Pasal kena cakap. Satu benda yang kita kena jangan harap daripada orang lain adalah jangan harap orang lain akan faham kita 100%. Jadi kalau ada benda yang kita tak puas hati, memang kita kena cakap. Sebab orang tak rasa pun apa yang kita rasa kan. Kadang-kadang macam coach kata tadi lah, kita je yang rasa benda tu masalah. Bagi dia orang tu tak ada masalah pun. Jadi sebenarnya kita kena cakap, kena berkomunikasi. Yang penting cakap dengan baik lah. Jadi bila kita dah cakap tapi dia masih lagi nak buat benda yang sama, baik kita lari je lah daripada dia kan. Daripada kita sakit hati, kita lari je lah. Bagi itu penting. Yang penting betul macam coach kata juga, kita kena ada kawan supaya kita dapat pengalaman baru ataupun dapat pandangan baru dalam hidup kita lah. Supaya kita kena tahu setiap orang ni cara pandang dia, cara fikir dia tak sama. Jadi kita kena raikan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Best lah. Padu tu nampak dia berikan. Okey, baik. Coach Faizul Naim Ishak dan juga Azmi Saad, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian. Jadi kami harapkan anda di luar sana dapat sedikit manfaat lah kata orang daripada perbincangan kita pada hari ini. Saya Syirah, saya coach. Saya kalau pendam tak jadi dendam, tak jadi marah. Saya takut saya pendam, saya jadi rindu. Itu saya kita nak dengar lagu Khalif Basker sekejap lagi. Okey, kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Rindu? Wanita hari ini. Wanita hari ini. Ada kala langkahku lemah menempuh jalan hidup di dunia.
percaya, indah manis kerana pahitnya. Ku aturkan doaku, tekadku, langkahku semula. Kini tak lagi aku menyerah, mengejar mimpiku, tahu tak mudah. Akan ku bukti pada dunia, hela nafasku takkan dipersia, takkan berhenti selamanya. Teguh ku berdiri, pasti berjaya. Ada kala langkahku lemah, menempuh jalan hidup di dunia, namun hati selalu percaya, indah manis kerana pahitnya. Takdir yang tertulis, ku bersabar, tetap ku yakini. Izin Tuhan demi inspirasi, ku ukirkan ku menyerah, mengejar mimpiku, tahu tak mudah. Akan ku bukti pada dunia, hela nafasku takkan dipersia. Kini tak lagi aku menyerah, mengejar mimpiku, tahu tak mudah. Takkan berhenti selamanya, teguh ku berdiri, pasti berjaya. Itu dia Khalif Basker Dengan lagunya Inspirasi. terbaru. Okey, baik. Ini juga rakan-rakan lain bersama dengan Azmi. Hai semua. Okey, baik. Azmi, boleh ceritakan? Saya dengar lirik ni, wah ini lirik yang betul-betul sesuai dengan tajuk lagunya Inspirasi ni. Betul. Boleh ceritakan sikit tentang kisah lagu ini? Okey, lagu ni dah dicipta agak lama lah, musim PKP dulu. Okay. Waktu tu kira kita dapat tawaran daripada pihak Rubber Taper Production lah. Okey. Dia nak buat lagu, dia nak ajak kita buat lagu. Sambil tu dia nak jadikan lagu tu sebagai dokumentari lah. Jadi kita jadikan dia nak lagu yang berunsur motivasi. Jadi kita ciptalah lagu ni, memang boleh dikatakan sepenuhnya ciptaan kita sendiri. Kita tu Azmi sendiri tu. Kita sama-sama lah. Sama-sama. Okey, dicipta masa PKP. Lama tu untuk rilis. Kenapa tu? Satunya memang kita tengok keadaan industri ni agak slow sikit. Kalau kita nak rilis lagu kan takut tak dapat sambutan kan. Kena pula tengok artis-artis lain pun rilis lagu dapatlah, tapi memang yang tak semualah. Ramai yang rilis lagu tapi tak dapat perhatian. Sambutan kurang bernasib baik. Kurang bernasib baik. Jadi nak bersaing tu cari masa yang sesuai lah. Jadi kena pula ni dah nak Merdeka, lepas tu dah nak Hari Malaysia nanti kan. Rasa macam agak kenalah sebab kita nak Malaysia kita berjaya kan. Wow. Waktu yang sesuai lah orang kata. Okey, waktu yang tepat. Okey. Kawan juga bagaimana dah ada, memang kalau katalah memang untuk sebuah dokumentari dan sebagainya, memang dah ada klip video atau bagaimana untuk lagu ni? Dah ada dekat channel YouTube Masyhur. Okey. Masyhur nama channel YouTube. Dan inspirasi lah kot. Inspirasi Khalif Basker. Inspirasi Khalif Basker. Setakat ni macam mana penerimaan daripada peminat-peminat lagu ni? Okey juga, sebab orang dah memang tahu biasanya lagu-lagu Khalif Basker ni memang berunsur nasihat, motivasi macam tu kan. Jadi ramai yang dah dapat agak lah benda tu.
Tapi insya-Allah nantikan lepas ni banyak lagi kita lagu-lagu yang kita akan keluarkan yang lain sikit daripada Kalibaskers sebelum ni. Okey, ini lagu berunsurkan motivasi. Macam mana ramai juga yang merindukan lagu-lagu cinta, lagu-lagu memendam. Bagaimana ni? Itulah ada insya-Allah ada lepas ni. perancangan, Ini kira macam lepas PKP boleh kata inilah lagu yang kita dah lama lah kita tak keluarkan single. Ini kita keluarkan, insya-Allah lepas ni akan ada banyak lagi lah. Okey, setakat ni perjalanan promosi lagu ni macam mana? Okey, ni dah 3-4 tempat yang kita akan pergi. Lepas ni ada lagi, lepas habis ni terus pergi ke tempat lain pula. Okey, baik Azmi, kata-kata akhir untuk peminat-peminat Kalibaskers untuk terus mengikuti perkembangan dan khususnya lagu inspirasi ni. Silakan. Terima kasih untuk semua yang tak henti-henti menyokong Kalibaskers daripada dulu sampai sekarang, dan insya-Allah kami akan terus berkarya. Jangan lupa untuk support single terbaru kami berjudul Inspirasi. Harap-harap dapat memberi motivasi kepada kita semua. Kita ucapkan selamat maju jaya kepada Kalibaskers dengan inspirasi, memberi inspirasi kepada kita semua, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, seterusnya sekejap lagi kita kabarnya ada satu cabaran ni. Okey, kita akan ketahui sebentar saja lagi, tapi kita nak ajak dululah ada menu minum petang bersama dengan penonton-penonton kita. Tengok. Kita saksikan. Ku tuliskan kenangan tentang caraku menemukan dirimu, tentang apa yang membuatku mudah berikan hatiku padamu. Takkan habis sejuta lagu untuk menceritakan gantengmu, kan teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini. Telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia. Hai korang, hari ni saya nak share resepi sandwich telur yang tak muak. Resepi ni kawan saya Umur yang share, dia buat berniaga. So memang insyaAllah lah memang sedap dan laku keras. Mula-mula panaskan 2 sudu besar margarin, kemudian masukkan 4 biji telur, kacau-kacau-kacau sampailah dia berketul. Pastikan dia berketul tau. Kemudian kita lenyekkan telur sampai hancur. Okey, baik. Kalau selalu pukul 12, selalunya pukul 12 kita bersama dengan wanita hari ini. Tapi sekarang ni saya nak bagi sedikit ruang kepada lelaki hari ini. Tadi Farin ada sebutkan sedikit mengenai cabaran host, dan saya bawakan sekali lagi Coach. Dan saya hari ini boleh menarik sedikit nafas lega sebab saya jadi juri di sini. Okey, baik. Dia nak buat, dia tarik Cik Fazil masuk. Menarik. Okey, baik. Cabaran kita untuk hari ini, Farin dan juga host. Dekat depan kita Farin ni. dan juga host. Farin dan juga Coach. Okey, baik. Kat depan kita sekarang ni kita ada bahan-bahan untuk buat sandwich. Okey, cabarannya. Siapa boleh buat sandwich paling banyak, dia menang. Oh, paling banyak. Dan juga cantik. Tadi dah tengok video kan? Dia paling banyak Dan cantik. Okey tak? Boleh tak? Boleh. Okey, Cun. Okey, standby. Jadi memang wajib semua bahan kena pakai Semua dan juga cantik dan juga kemas Okey, dia tak kisah. Kreativiti masing-masing, banyak dan cantik. Okey. Banyak dan cantik Okey, 3, 2, 1, mula. Okey, banyak dan cantik. Banyak dan juga cantik dan juga kemas. Kita kena buat banyak-banyak Cantik cantik. Okey. Okey, silakan coach. Itu nampak kan? Ingatkan dah tak ada kerja, ada juga rupanya. Mana boleh kan? Kena bagi kerja sekejap. Sekejap Farin, saya cuba awak buat. Coach, saya nak orang rumah coach jaga depan. Orang rumah coach kat rumah dia memang suka buat sandwich atau dia tolong masak tak Puan? Angguk tak angguk? Okey, betul. Ya. Okey, alhamdulillah. Mujur je cakap macam tu. Mujur. Okey, saya dah terbuka. Memendam budak. Satu. Okey, tak apa. Terima kasih. Coach, petang-petang selalu makan apa? Menu petang? Cukup saya petang kadang-kadang ada setengah-setengah tu beli goreng pisang. Adalah goreng pisang. Suka makan sandwich tak? Sandwich pagilah. Sandwich pagi. Okey, baik. Saya tolong coach untuk buka ni pula. Tapi kalau saya tengok, okeylah ini saja je kita nak. Ambil. Saya ambil ni kot. Okey. Ini nak cantik punya pasal. Okey. Ini untuk coach. Dah buka kan untuk coach saya buka untuk coach. Okey, cantik. Tu cara Boleh. Satu. Macam mana ni? Boleh tak Farin? Okey, cerita pasal sandwich ni. Sampai hati dia tak buka kan? Saya jugalah tunggukan buka di sini. Lambat dah. Okey, tengok saya punya. Cantik. Okey. Tu apa tu? Ini penutupnya, tak ada apa. Tak ada apa ya? Tak ada apa. Selalu ada tube ni kan, ini tak ada.
Okey, coach nampak macam dah siap banyak ni. Itulah. Dah kata nak buat banyak kan? Saya kecantikan. Saya mementingkan kecantikan. Kecantikan kan? Tak apa. Okey. Okey, satu. Sini, pas dekat sini pula. Pas dekat Pas coach. tak. Okey. Okey, satu. Kena potong dua. Oh, kena potong dua. Penerbit kata potong dua supaya semua orang boleh makan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tapi saya kalau roti, saya memang suka roti apa orang kata wholemeal lah, sihatlah sikit. Sihatlah sikit orang kata betul. Okey, tunjukkan kepada kamera. Cantik tak? Okey. Mana yang belah potong ni? Oh, minta maaf saya bercakap dengan penerbit. Okey, komunikasi itu Komunikasi. Okey, baik, coach dah siap 3. 3. Coach, potong. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Coach. Saya nak menang kecantikan Tolong kecantikan bagi hadiah Bagi hadiah. Pasal tadi kata ni, pasal cantik. Saya nampak kecantikan pun coach macam menang je. Okey, tak apa, saya tak kisah. Tak apa, jangan pendam lagi, Relax. Jangan pendam lagi. Sabar. Coach. Okey, siap. Coach. Okey. Tuan. Okey, tu. Kena hidang tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Okey, coach, letak di situ. Okey, kena hidang. 1, 2. Mana? 10. 9. 8. Paling banyak? 7. Paling banyak aku potong 3. 3, 2, 1. Jauh dari stesen masing-masing. Okey, saya. Okey, saya kira dulu. Coach punya, ini coach punya. Boleh macam coach. Penerbit, kita nak kira separuh ke nak kira 1? Coach ada sokongan orang rumah kat depan. Semangat lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 6 Fahrin? Saya akan potong 3. Saya potong 4 dia jadi 7. 1, 2, 3 je. 3 1, 2, 3 makan. Saya potong ni jadi 4, jadi 7. Bolehlah, menanglah. Ambil Syirah, rasa Syirah. Okey, Syirah nak rasa this one lah. Boleh ke? Saya rasa this one. Bismillahirrahmanirrahim. Fahrin rasa coach punya. Boleh. Manalah tahu rasanya berbeza. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap tak Fahrin Ahmad punya sandwich? Tak jual tempat lain. Mana Tak sedap studio je ada. Okey. Kau makan coach punya? Saya juga. Pandai awak. Okey. Tak apa. Saya pun nak. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Coach punya lagi sedap. Weh, depan dia cakap. Walaupun bahan sama air tangan. Saya orang pendam. Saya. Okey, tapi dalam kita bergerak tawa seronok-seronok ini sebenarnya kita cuba nak mutikan. Lelaki juga boleh masuk ke dapur. Betul. Boleh buat makanan sihat dan juga bahan-bahannya cukup mudah. Kita timun, tomato, salad dan sebagainya. Jadi kita tengok dalam masa kurang 5 minit pun dah berapa? 3 sandwich kita boleh siapkan. Untuk Syirah. Mengalahkan wanita. Syirah boleh Syirah? Syirah boleh. Membuktikan lelaki juga boleh. Perempuan pun boleh. Tak salah. Menu mudah ni. Okey, baik, jadi kita terima kasih kepada Coach Faizul yang sudi bersama-sama kita cabaran pada hari ini. Walaupun saat akhir kita cakap, Coach, cabaran sandwich boleh kan? Coach steady. Okey, jadi ada lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda di penghujung siaran kita ini. Jadi pastikan anda terus bersama dengan kami, jangan ke mana-mana. Coach, boleh bungkus bawa balik? Wanita hari ini. Wanita hari ini. Okey, baik, terus bersama di meja sandwich kita ni tadi. Okey, dan ada sesuatu yang ingin dikongsikan oleh Syirah mengenai drama yang menarik ni. Ya, saban hari Tuan Ash akan merasa gelisah kerana masih belum ada pasangan hidup. Dengan kehadiran Husna, adakah Tuan Ash dapat menamatkan zaman bujangnya? Jangan lupa untuk saksikan Cik PA Tuan Ash, lakonan Serasi Jana Nick dan Dini Shazman pada setiap Rabu dan juga Khamis pada jam 6 petang hanya di slot Sakura TV3 dan juga stream eksklusif di Tonton. Okey, jadi lakonan Jana Nick dan juga ini pasangan suami isteri ni. Pengantin baru. Pengantin baru. Okey, baik, kita masih ada berbagi masa ni, jadi kita nak kongsikan sedikit. Ada antaranya yang komen bersama kita sempat juga kongsikan ni daripada Amir Nuruddin. Ini juga cukup menarik. Okey. Amin nama saya. Amin Nuruddin. Okey, ada perkara kita perlu pendam sebagai menjaga privasi. Tetapi jika melibatkan sesuatu yang serius dan boleh mengancam kesihatan emosi dan fizikal kita dan orang di sekeliling, maka carilah medium yang terbaik untuk mengatasinya dan berkongsi mengenainya supaya ketenangan diri kita tercapai. Wallahu a'lam. Okey, baik, dan satu lagi daripada Siti Nur Syafi'i, Cik Note, katanya saya ajar hati dan diri saya jangan berdendam kerana kalau ada sifat dendam ni akan buat hati tak tenteram. Betul. Lebih baik kita luahkan dan lontar
lontarkan. Jangan dipendam, itu lebih baik. Orang yang suka pendam ni akan stres dan boleh datang macam-macam penyakit. Baik, jadi kesimpulan pada hari ini, janganlah kita memendam. Kalau Buatlah stres sandwich kita kita boleh makan. buat sandwich makan. Saya rasa tenang buat sandwich ni. Okey, baik. Selesai untuk hari ini. Ya. Alhamdulillah. Untuk esok kita akan kembali dengan satu lagi topik penting, iaitu gantung tak bertali. Saya kira ini untuk para isteri lah kan? Betul. Saya kira ini satu situasi yang memang berterusan, yang sentiasa juga berlaku dan ramai yang memerlukan pencerahan dan juga penyelesaian apabila berhadapan dengan situasi seperti ini. Jadi kami harapkan anda terus setia bersama kami kembali jam 12 tengah hari esok dalam Wanita Hari Ini. Jadi tak ada pendam maksudnya? Tak ada, saya maafkan. Kalau marah-marah je tau. Okey. Jadi kita pastikan anda bersama kembali pada hari esok. Assalamualaikum, jaga diri. Bye-bye. Wanita Hari Ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri.